Okey, kita tengok ya kertas latihan yang ada di nota yang disediakan dalam tutorial online ini. Kita nampak tak ni ada huruf hijaiyah bertanda atas, za, ro, za, sa. Ya, saya memang sengaja letakkan huruf-huruf ni sebelum orang tanya saya bagi tahu, kerana tujuannya adalah ni macam billboard dekat tepi highway lah ya. Kalau kita tengok iklan dekat tepi highway tu, contohnya lah iklan Milo, dia jual tak Milo kat situ? Dia tak jual kan. Dia cuma letak signboard saja untuk orang ingat brand tersebut, orang ingat rasa ataupun emosi yang dikaitkan dengan iklan, dengan orang yang mengiklankan Milo tersebut ya. Okey, begitu jugalah di sini saya mengiklankan huruf hijaiyah supaya, sebab target saya ibu bapa mengajar anak-anak mental arithmetic ni umur dalam masa yang sama mereka mempelajari membaca Al-Quran. Jadi bila mereka melihat huruf di luar waktu belajar Al-Quran, jadi dia lebih santai, lebih kata orang tanpa stres lah ya. Jadi dia akan tengok ni, mungkin waktu inilah dia baru sedar za dengan za lain, sa dengan sya lain ya. Mungkin dia nervous ke apa ke ya, waktu ni dia boleh dia tahu orang tak nampak, dia memandang huruf-huruf tersebut. Okey, dan lagi satu, kita tengok ya struktur helaian kertas ni, bukan saja ada huruf hijaiyah, malah dia ada jadual seperti ini untuk mengingatkan ataupun memahirkan lagi ya, lebih memahirkan lagi dengan kombinasi 5 yang telah kita latih dan diharap ibu bapa biasakan anak-anak ya, guru-guru biasakan mereka menulis jawapan bagi 5 ini sebelum mereka membuat latihan di sini. Dia isilah 2, 3, 2, 1, 4 ya, dan seterusnya, di mana ia akan memahirkan dia lagi. Dan jika di tengah-tengah operasi di sini dia confuse ataupun terlupa ke, dia boleh rujuk di sini ya, jadual yang telah dia sendiri isikan tadi ya. Jadi biasakan bila dapat je kertas, suruh mereka isi di sini, kemudian baru buat di sini. Dan ini adalah time ya, rekod masa. Selalunya ada kita ada stopwatch ya, macam anak saya ada stopwatch yang bila dia start saja dia akan tekan, dan bila dia stop aja dah habis selesai satu helai tu dia tekan. Dan masa itu diletakkan di sini. Tetapi jika dia baru nak mula kan, terkial-kial lagi, kita biarkan je lah dia buat tanpa mengira masa. Tapi memang kita punya objektif speed ya, sebenarnya dia lebih laju, lebih fokus ya, macam driving lah ya. Kalau kita santai je driving, maknanya kita tak berapa fokus, sebab kita nak pandang sebelah kiri, nak pandang pemandangan lah ya. Tapi kalau kita nak laju, kita akan pandang straight je kat jalan ya. Jadi macam tu juga dengan yang ini, lebih speed maknanya lebih fokus. Jadi anak dilatih untuk fokus ya. Tak guna ya bagi satu line ni pagi petang pun belum siap lagi ya, pasal macam-macam lah distraction dia. Okey, lagi satu struktur kertas latihan ini, kalau tengok bahagian ini bahagian kotak kecil di tepi ni, mungkin anak-anak kita tak perasan, tetapi untuk kita lah ya, merujuk bahawa yang di baris atas ini, dia ada 2 baris kan. Ni atas plus 4 equals to plus 5 minus 1. Yang ini merujuk kepada di atas operasinya menggunakan ini. Plus 4 equals to plus 5 minus 1. Ya, jadi kalau kita tersekat,
Macam mana ni ya nak ngajarnya, kalau nak tanya kan kita rujuk kat sini. Ya. Okey, di sini pula bahagian tingkat bawah ni adalah untuk operasi yang tingkat bawah ni ya. Yang ini adalah plus 3 equals to plus 5 minus 2. Struktur yang ada di kertas latihan, dan kita juga ada ada budak lelaki sedang menjawab soalan matematik ya. Ini supaya kita tanamkan pada anak-anak kita, kita berlatih dan kita akan jadi powerful macam dia lah contohnya ya. Pasal anak saya pun, saya bercerita mengenai pengalaman saya dengan anak saya lah ya. Bila dia nampak gambar ni, wah, this boy must be very smart. Lepas tu saya kata dengan dia, to be smart like him, practice like him. Ya, jadi dia faham lah ya. Semuanya perlu latihan. Okey, kalau kita tengok kombinasi 5 ya. Start dengan latihan yang kombinasi 5, mesti ada yang tepi sebelah kiri tu yang perlu isi tempat kombinasi 5 sebelum kita melakukan latihan. Okey, saya nak ulang ya. Kita mengingat yang ini saja, tapi sebenarnya kita menghafal yang ini. Kalau kita tengok ya, kalau kita nak plus 1, kawan dia mesti ditolak. Perasan tak? Plus 1, kawan dia mesti ditolak. Maknanya plus 1, kawannya adalah 4 kan? Mesti ditolak. Nak plus 2, kawannya tu mesti ditolak. 3. Ya. Nak plus 3, kawannya 2 kan? Mesti 2 tu ditolak. Nak plus 4, kawannya ditolak. Okey, tak apa. Kita akan terangkan macam mana cara operasinya ya. Okey, begitu juga dengan ni ya. Nak plus minus 1, kawannya itu dicampur, ditambah. Nak minus 2, kawannya tu ditambah ya. Dia opposite ya. Kalau minus, kawannya tu di plus. Kalau plus, kawannya di minus. Okey.